أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewalaupun tajahau, waalaikum. Terima kasih Saudara Rozan selaku pengurusi majlis dan pengacara majlis pada malam ini. Rekan-rekan dan pimpinan, tetamu-tetamu kita, Profesor Budel Singh, Saudara Kamal Zaman Yaakob, Saudara Syed Hamid Ali, dan tentunya Dr. Syed Husni yang juga hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana diberikan ruang untuk berhimpun pada malam ini. Dan malam ini kita memilih suatu program dengan tajuk bernama Syarahan Baling. Dan acara ini diadakan bersempena dengan sambutan Hari Hak Asasi Manusia sedunia yang disambut pada 10 Disember, dan semalam adalah merupakan hari anti rasuah sedunia yang juga kita angkat sekali di dalam syarahan ini. Dan ramai bertanyakan kenapa kita mengungkapkan baling sebagai asas kepada syarahan ilmu ini. Kita memilih baling kerana ia mempunyai rentetan sejarah yang sangat signifikan. Di baling, kalau mengikut sejarah dahulu kala, menukilkan perihal Raja Besiong yang melarikan diri, dikejar rakyat yang bangkit membantah kerana amarah yang teramat sangat atas kegilaan raja dengan darah rakyat. Di baling juga rundingan damai di antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Parti Komunis Malaya dilaksanakan pada tahun 1955. Meskipun perundingan antara almarhum Tunku dan Chin Peng itu gagal, ia tetap meletakkan baling dalam lipatan sejarah pra-kemerdekaan negara. Di daerah Baling juga 38 tahun yang lalu, di mana dalam bulan Disember 1974, daerah Baling di Kedah menjadi saksi kebangkitan suara anak muda melalui gerakan mahasiswa yang membantah penindasan ke atas masyarakat di Baling yang berhadapan dengan krisis kebuluran. Dan di Baling jugalah, seperti mana yang diungkapkan oleh penyair Benz Ali tadi, air mata rakyat menangisi pemergian almarhum Ustaz Ibrahim Libya yang terkorban akibat tragedi Membali pada tahun 1980. Rentetan sejarah ini, tuan-tuan dan perempuan, khususnya pasca kemerdekaan, menyaksikan bagaimana Baling menjadi titik tolak kebangkitan rakyat yang cintakan keadilan dan bencikan kezaliman. Bagi generasi muda di kalangan aktivis mahasiswa, demonstrasi Baling menjadi titik permulaan yang menyaksikan bagaimana gerakan aktivisme mahasiswa dan akademia dipasung dengan pindaan akta universiti dan kolej universiti, yang menyaksikan aktivisme mahasiswa menjadi lesu sehinggalah lewat kebelakangan ini. Demonstrasi Baling juga menyaksikan pimpinan utama Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ditahan dengan rakan-rakan yang lain di bawah Akta Zalim, iaitu Akta Keselamatan Dalam Negeri. Justru Baling diangkat sebagai latar yang sangat bersesuaian dengan sambutan Hari Hak Asasi Manusia, anjuran Angkatan Muda Keadilan pada malam ini. Rentetan sejarahnya jelas menunjukkan operasi pemerintah, tekanan pemerintah ke atas rakyat terbanyak dilakukan secara sistematik dengan mengenepikan secara terus perihal hak asasi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, perjuangan kaum tani Baling telah menunjukkan bagaimana selepas 38 tahun kita masih lagi bergelut dengan masalah kemiskinan. Kita berhadapan dengan realiti bahawa berlaku ataupun terbentuknya geografi baru dalam konteks kemiskinan. Kemiskinan bandar misalnya menuntut kepada pendekatan yang baru, berasaskan keyakinan utama kepada keadilan dan juga hak-hak asasi, hak-hak kepada perumahan, pendidikan, pemilikan tanah. Misalnya dalam konteks negeri Selangor, Felda dan orang asal sebagai contoh kemiskinan yang wujud berdekatan dan berhampiran dengan bandar. Selain itu, beban kewangan yang menekan anak muda pada hari ini seperti pembiayaan pinjaman pendidikan, harga rumah dan kereta yang tinggi, serta kos barangan keperluan yang semakin meningkat, turut menjadi subjek permasalahan yang sewajarnya mengundang kepedulian kita sebagai rakyat. Jika dilihat kepada belanjawan yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat, sebanyak 40% daripada rakyat Malaysia merupakan dari kumpulan isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan. 3/4 dari golongan ini adalah dari kalangan orang-orang Melayu. Dan paling menyedihkan adalah 20% golongan terkaya di negara ini memiliki pegangan sebanyak 50% kekayaan negara, manakala hanya 40% golongan bawahan menikmati 15% dari kekayaan negara.
Dalam mana kita membandingkan angka pertumbuhan ekonomi negara dengan kadar harga barang, ternyata pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih rendah berbanding peningkatan harga barang. Perbandingan harga barang di antara 2008 dan 2011 menunjukkan bahawa harga gula telah melonjak sebanyak 66%, diikuti dengan harga 1 kilogram ayam bersih yang meningkat 37%. Seterusnya harga susu bayi 1.8 kilo mencecah kenaikan 26%. Teh tarik mengalami kenaikan 25% dan sebungkus roti naik harga sebanyak 20%. Sebab itulah kita panggil BN di barang naik. Seandainya unjuran angka inflasi ini berterusan sehingga 2015, maka rakyat dijangka menanggung kos barangan keperluan harian yang telah melonjak naik 50% lebih mahal dalam tahun 2015 berbanding tahun 2005. Sedangkan purata kenaikan gaji dalam masa satu dekad hanyalah 2.6%. Justru saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kita mengharapkan agar wacana yang diadakan pada malam ini dapat memberikan sedikit iktibar dan juga suatu penyelesaian di masa hadapan, bahawa selepas 38 tahun isu kemiskinan yang diungkap, yang dibangkitkan oleh generasi muda 38 tahun yang lalu masih lagi relevan oleh kerana dasar dan pendekatan kerajaan yang tidak peduli kepada rakyat. Justru saya harap pada malam ini kita akan dapat mendengar dan mengamati pandangan-pandangan daripada bekas-bekas pemimpin-pemimpin pelajar yang merasai denyut nadi rakyat pada ketika itu, agar dapat kita kongsi. Dan yang paling penting, kita meninggalkan landasan kemiskinan dengan mengungkapkan dasar-dasar yang jauh lebih progresif dan baik selepas daripada program ini. Justru saya juga mengharapkan agar syarahan balik ini akan dapat kita teruskan di masa yang akan datang, tetapi dengan tema yang berbeza sesuai dengan kepedulian kita terhadap masalah rakyat dan juga negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Angkatan Muda Rakyat Malaysia, Saudara Samsul Iskandar Ahmad Hakim. Ya, sedikit lagi sekali sejarah balik di mana yang kita telah saksikan bahawa demonstrasi balik ni telah menyaksikan pihak pemerintah telah merasai bimbang terhadap tindak tanduk setengah pihak yang ingin menjadikan universiti mengikut cita-cita perjuangan politik mereka. Seperti mana yang disebut dalam ucapan permulaan oleh Saudara Samsul Iskandar sebentar tadi, kita menyaksikan pelibatan anak muda terutama mahasiswa-mahasiswi di kampus-kampus IPPA Malaysia, di Universiti Malaya, UKM, UPM, IPM terlibat dalam demonstrasi balik. Buat makluman, kita ada memang sedaya upaya Angkatan Muda Keadilan menghubungi semua tokoh-tokoh mahasiswa ini supaya hadir. Tapi ada juga yang kita beranggapan bahawa mereka mungkin tidak akan layan program pencerahan balik ini kerana mereka melihatnya semata-mata satu acara menjelang pilihan raya umum ke-13. Tuan-tuan dan puan, kita perlu menyatakan bahawa demonstrasi balik adalah memang suatu kebangkitan rakyat, protes rakyat terhadap sikap Barisan Nasional yang tidak mempedulikan nasib kebajikan yang dialami oleh para penduduk di balik. Kerana itu perlulah kita menunjukkan bahawa syarahan balik ini antara syarahan dan program yang perlu kita menolak Barisan Nasional. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dan kepada tuan-tuan dan puan yang mungkin daripada Barisan Nasional pada malam ini, kita berharap anda terbuka menerima program ini sebagai satu sejarah politik yang kita tidak boleh menukar fakta-faktanya. Kita beranggapan bahawa program syarahan balik ini ada versi-versinya yang tertentu. Tidak apa, malam ini kita akan mendengar daripada hadirin-hadirat panelis yang kita telah menjemput. Tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa ada panelis kita pun bukannya salah seorang anggota parti pembangkang, tapi kita lihat mereka merupakan bekas pimpinan pelajar mahasiswa. Mereka telah bangkit dalam demonstrasi balik Disember 1974 atas nama rakyat dan tidak mempedulikan ideologi politik mereka masing-masing. Sekali lagi saya ingin memaklumkan bahawa kita pada malam ini akan menyaksikan juga satu tayangan filem dokumentari yang akan kita saksikan apabila selesai pula
acara selingan kita yang kedua, lagu puisi oleh saudara Dijidan, satu filem tayangan filem dokumentari mengenai testimoni pendek balik dalam ingatan. Filem ini kita cuba menghasilkan sebagai satu permulaan apabila kita mendapatkan suasana mood, kenangan, semangat demonstrasi balik 1974. Kita akan melanjutkan filem itu apabila kita melanjutkan